Jadi syarat amal soleh pertama ialah ikut sunnah Nabi, dan janganlah ia berbuat syirik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan buat syirik. Dia dua, amal soleh dan jangan syirik. Amal soleh ni ia ikut sunnah. Yang kedua, jangan yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dengan sesuatu pun. Kalau kita baca huraian bawah tu, maksudnya kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid. Maksudnya aku tidak mempunyai sesuatu pun dari rububiyah, sifat ketuhanan. Nabi nak kata. Lepas tu kita minta syafaat kepada Nabi. Kita tak minta syafaat daripada Nabi, kita minta syafaat daripada siapa? Allah. Jadi cara kita bukan kita kata ya Rasulullah syafaatkan kami. Kan ada nasyid tu, satu kumpulan tu, ya Rasulullah ya Habiballah, syafaatkan kami. Tak boleh, syirik. Syirik, syafaat tu milik siapa? Walillahi syafa'atu jami'ah, lahu mulku samawati wal ard. Bagi Allah tu syafaat keseluruhannya. Jadi macam mana cara kita minta syafaat? Ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau mengharapkan syafaat Nabimu daripada aku. Itu cara dia. Bukan mintakan Nabi terus. Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah syafaat Nabimu kepada ku. Itu cara betul. Bukannya ya Rasulullah syafaatkan kami. Tak ada sahabat Nabi yang kata macam tu. Betul ketika Rabi'ah kan, Rabi'ah bin Malik kan, dia jadi khadam Rasulullah. Rasul kata, is'al, minta apa saja yang kamu nak. Apa dia minta apa? Dia minta apa? Rabi'ah minta kaya, bukan? Minta umur panjang, tidak. Dia kata, aku ingin bersamamu ya Rasulullah akhirat kelak. Awal zakar, dia kata itu je, tak ada benda lain lagi dah. Ya itu je Rasulullah. Dia kata apa? A'inni ala nafsik bikathrati sujud. Bantu aku untuk kamu dapat benda tu dengan kamu banyakkan sujud kepada Allah. Nampak tak? Dalil bahawa pada Nabi itu bukan kata okey insya-Allah aku bagi. Bukan macam tu. Ini tarekat-tarekat. Siapa masuk tarekat Naqsyabandiyah, terlepas, tak nak sebut ni, terlepas. Naqsyabandiyah, siapa yang ambil ni, yang dia buat dia punya apa tu, bai'ah tu, insya-Allah dibangkitkan bersama para anbiya, bersama para syuhada, salihin, apa semua. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang bai'ah dah boleh masuk dah. Betul kita kata ini tak benar. Aku tidak mempunyai sifat rububiyah. Nabi kata aku tidak. Inni la amliku lakum darran wala naf'a. Nabi kata dalam surah Al-Jin tu, aku tak memiliki apa-apa, aku tak memiliki bagi kamu mudarat maupun manfaat. Maksudnya mudarat dan manfaat dari segi keduniaan, dari segi akhirat juga. Dan uluhiyah, aku juga tidak mempunyai uluhiyah. Akan tetapi hal itu semua adalah milik Allah semata dan dia wahyukan itu kepadaku. Maksudnya arahan ini semua ialah wahyu Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak jumpa Allah Ta'ala, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ahada tu satu pun. Jangan kamu syirikkan Allah dengan satu benda pun. Apa perkataan ahada tu? Sedikit pun. Dalam buku ni kata sedikit pun. Ahad tu satu kan, dengan bentuk nakirah. Baca buku tu. Bahasa Arab ni nakirah ni maksudnya dalam bentuk indefinite. Dia tak merujuk pada mana-mana. Maksudnya dengan apa-apa pun. Kamu syirikkan aku dengan sesuatu apa pun, tak kisahlah apa, batu ke, orang ke, pemimpin ke, syaitan ke, maka tak dapat jadi amalan yang saleh. Dalam konteks nahi, larangan menunjukkan keumumannya. Bila Allah Ta'ala larang dengan larangannya umum, maksudnya termasuk semua benda, tak ada pengecualian, kecuali datang dengan nas yang lain yang mengecualikan. Jangan syirikkan aku dengan sesuatu pun, maksudnya umum. Sama ada ibadah, syirikkan kamu dengan amalan ke, dengan orang ke, nak tunjukkan orang, ini semua termasuk dalam keumuman larangan ini. Dan bentuk umum ini mencakup para nabi, malaikat, orang soleh, para wali dan lain-lainnya. Jadi jangan amal sebab nak para wali, nak dapat syafaat orang saleh, apa semua, malaikat ataupun lain-lain. Syekhul Islam, saya kata bila Syekh Muhammad Abdul Wahab sebut Syekhul Islam, menunjuk pada siapa? Ibn Taymiyah.
Baca kitab-kitab lain, mungkin Syekhul Islam ni berbeza-beza. Ada Syekhul Islam Imam Ghazali mana? Jadi kalau kita baca kitab ni, Syekhul Islam menunjuk kepada Ibn Taymiyah. Adapun mengenai perjumpaan, sekelompok para salaf dan khalaf telah mentafsirkannya dengan makna meliputi pengertian melihat. Ini kata Ibn Taymiyah. Maksudnya apa? Kan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni tadi, sesiapa nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah beramal saleh dan jangan syirikkan. Kata ulama salaf dan khalaf kata berjumpa di sini maksudnya dapat melihat Allah. Ini menetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengatakan orang saleh boleh melihat Allah, ru'yatullah yaumul qiyamah. Adapun Mu'tazilah dan golongan-golongan yang lain seperti Al-Asy'ariyah dan juga golongan-golongan yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah kata kita takkan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan hadis yang sahih lagi sarih yang jelas, yang Nabi kata apa? Kamu semua akan melihat Tuhan kamu. Tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri laisa fihi sahab, laisa fiha sahab wala tudammuna fi ru'yatihi. Kamu akan dapat melihat Tuhan kamu akhirat kelak sebagaimana kamu dapat melihat bulan yang terang pada malam dia sedang apa tu, Lailatul Badr, penuh tu, mengambang tu, laisa dunaha sahab, tidak ada awan, wala tudammuna fi ru'yatihi, dan kamu tidak akan berasa-asa untuk melihatnya. Ahli sunnah kata kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Tapi kita kata kita tak dapat melihat keseluruhan Allah Taala. Itu bukan ahli sunnah. Allah Taala sebut dalam Quran, la tudrikuhul absara wa huwa al-absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Tak ada siapa pun dapat meliputi penglihatan Allah Taala. Dapat melihat Allah Taala? Dapat. Tapi bukan meliputi. Meliputi ni macam mana? Bila saya tengok handphone saya ni, saya boleh lihat semua sekali. Depan, belakang. Tengok Allah Taala tak boleh. Tak ada ihatah, tak boleh. Dia bagi ihatah, iaitu meliputi, penglihatan yang meliputi. Ada pun nak melihat Allah Taala tak? Dapat. Ila rabbiha nadhirah, kan? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah Taala sebut dalam Quran. Dan wajah-wajah akhirat kelak yang bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Lihat. Adapun orang kafir tak akan dapat melihat. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Surah Al-Mutaffifin. Adapun orang yang kafir, dia dihijab daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata perjumpaan, maksud dapat melihat tak? Melihat. Tapi dalam kat dunia boleh lihat Allah Taala tak? Tak. Kata Aisyah radhiyallahu an, siapa yang mendakwa Nabi SAW pernah melihat, faqad a'zamu alaihi al-fariyah, sungguh telah berbohong yang besar, kata Nabi SAW. Nabi SAW hadis lain kata, fa anna arah hijabuhu nur, fa anna arah, dia hijab dengan cahaya, macam mana aku dapat melihat Allah Ta'ala ketika Isra dan Mi'raj. Okey, Allah Ta'ala. Jadi kat sini ada pun mengenai perjumpaan sekelompok ulama salaf dan khalaf telah mentafsirkannya dengan makna yang meliputi pengertian melihat. Alhamdulillah, dapat betul satu usul ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, sebelum aku kenal Ibn Taymiyah, aku ni tak tahu caca merbah, caca mamra, caca merbah, tak tahu jalan kebenaran. Semua boleh, macam kita lah, tak kenal sunnah, asal ustaz tu ada serabaan ni, okey. Ustaz tu sedap, ada janggut, mungkin handsome sikit, bercahaya kan. Bila dia tengah mengajar hadis, tiba-tiba nampak seorang anak murid dia, muka masya-Allah bercahaya. Dia disebut man kathura salatahu bil lail kathura wajhahu bin nahar. Okey. Maksudnya siapa yang kathura nuruhu bin nahar, maksudnya siapa yang banyak solat pada malamnya, muka dia siang banyak cahaya. Jadi ulama, anak murid dia ingat itu hadis, semua salin. Pada masa tengah mengajar tu, qala Rasulullah, kena nampak macam budak tu, man kasura salatahu bil lail hasuna wajhahu bin nahar. Maka siapa yang banyak solatnya pada waktu malam, maka cantik muka dia waktu siang. Anak murid dia pun saling ingat hadis Nabi. Jadi ulama dapat kantoi kan, alhamdulillah, ulama dapat periksa, rupanya ini bukan hadis tu kata-kata dia sendiri. Tapi memang betul, dia kata memang pada sembahyang malam tu, pada sembahyang malam dan juga pada orang yang bercahaya kan, kita tengok setengah-setengah artis jadi insaf tu, nampak bercahaya muka dia dah, bercahaya, dah pakai hijab dia bercahaya muka dia. Memang alhamdulillah, memang Allah Ta'ala bagilah. Tapi kita kata itu bukan dalil kebenaran. Mungkin wajah dia bercahaya, tapi dia bukan atas manhaj yang
yang sahih. Boleh tak berlaku benda ni? Boleh berlaku benda ni. Maksudnya dia tu ahli ibadah apa semua, tapi ni yang lebam apa semua kan. Tapi dia datang manhaj yang, jadi kita bezakan manhaj dengan wajah tu lain, benda lain. Wajah tak ada ulama kata manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam memastikan kebenaran itu melihat kepada wajahnya bercahaya ataupun mempunyai lebam di dahi. Tidak. Tak ada usul ahli sunnah, tak ada pun. Okay? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata menafsirkan ayat tersebut bagaimana Allah adalah satu dan tidak ada Tuhan selainnya, begitu pula hendaknya ibadah. Ibadah pun sama juga. Hanya untuknya sahaja, tidak ada sekutu baginya. Demikian juga halnya jika hanya dia sebagai sembahan, maka wajiblah mengesakannya dalam penghambaan, kerana amal yang salih adalah amal yang bersih dari riak dan terikat dengan sunnah. Itu poinnya, nak bersihkan amalan daripada riak. Dalam ayat tersebut ada dalil bahawa dasar agama yang dibawa Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya, iaitu mengesakan Allah dengan segala macam ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidak mengutus kepada seorang pun rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku. Umat yang membangkang terhadap dasar ini ada beberapa kelompok. Umat yang bangkang tauhid ni, kalau nak tengok kat Malaysia ni, perhatikan, ada tak kena kat sini yang membangkang akidah tauhid. Bila orang sebut tauhid, ustaz ni asyik-asyik tauhid syirik, tauhid syirik, tak ada cerita lain. Rasa orang macam tu, ustaz ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Macam satu apa, orang yang dari Yaman tu, tak nak sebut nama, ada al-al kat ujung ni, biasalah. Kau kata syirik, kata ulama-ulama Saudi ni semua syirik, bukan kubur Nabi pun syirik. Nampak dia memperlekehkan tauhid syirik. Nabi Ibrahim pun takut kepada syirik. Allahumma jadumni wa baniya an na'budal asnam. Kalau takut jauhikanlah aku dan anakku daripada sembah berhala. Nabi Ibrahim takut anak dia syirik. Dia Syekh ni tak takut syirik. Hebat dia. Jadi kita tahu, orang yang membangkang terhadap dasar tauhid ini ada beberapa kelompok. Bisa boleh jadi berupa taghut yang menandingi Allah dalam rububiyahnya. Taghut ni, Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada kata 5 taghut. Apa dia, banyak kali saya tanya dalam kuliah saya. Kuliah saya semalam, taghut apa taghut? Ru'usul taghut 5. Kepala taghut tu 5. Pertama, syaitan. Yang kedua, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Yang ketiga, orang yang mendakwa ilmu ghaib. 3. Yang keempat, orang yang mengajak sembah dirinya. Yang kelima, orang yang redha bila dirinya disembah. Maksudnya orang sembah dia itu dia maksud. Buat dekat Nasyabandiah tu kan, anak murid dia duduk atas kursi tu, anak murid seorang-seorang pergi dekat depan dia, cium kaki dia, sujud depan dia. Tengok sini video tu, mana tunjuk. Yang menandingi Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya dengan mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Bisa berupa taghut yang mengajak manusia untuk menyembah berhala, atau bisa berupa orang musyrik yang menyuruh kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan segala maupun sebagai jenis penyembahan beribadat. Macam-macam lah ya, pergi kubur, pergi apa semua. Dan orang yang ragu dalam tauhid. Ada orang, dia kita sebut umatku Nabi kan, umatku macam 73. Satu sunnah, satu yang betul, aku dan sahabat. Ada orang dengan kita mungkin dia jahil ataupun wallahualam, dia kata kita ni pun tak pasti lagi betul ke tidak, janganlah kita hukum orang lain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Maksud dia pun tak yakin dengan akidah dia. Nampak dia kata macam ni, alah ustaz ni asyik nak hentam Syiah, hentam ini, hentam Asy'ariyah, hentam Khawarij. Dia pun pasti ke dia? Kita ni tak pasti lagi, kita pun tak tentu lagi. Ini ragu-ragu tuan-tuan, ragu-ragu. Lepas tu kita penting belajar akidah salaf.
Tak nak ragu, baca akidah-akidah umat Islam yang awal, akidah Nabi, akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah salaf. Mulia dengan manhaj salaf. Masa dah yakin dengan akidah salaf, kita rasa yakin dengan akidah kita. Orang bagi apa pun yakin. Orang kata Allah Ta'ala di mana-mana. Apa ni? Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala atas arasy. Orang kata kamu tak dapat melihat Allah. Apa Imam Ahmad kata boleh melihat Allah? Dia kata Allah Ta'ala ni tak ada tangan, tak ada kaki, apa semua. Dia kata apa pula hadis-hadis Nabi, ayat Quran banyak. Para salaf semua kata Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, ada mata, sesuai dengan Allah Ta'ala. Dan tak sama dengan makhluk. Itsbat bila tashbih, wa tanzih bila ta'til, kata ulama. Isbat, menetapkan sifat Allah Ta'ala tanpa tashbih, tanpa menyamakan dengan makhluk. Wa tanzih, menyucikan sifat Allah daripada kekurangan, bila ta'til, tanpa kita membuang sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Ini kaedah kita ahli sunnah jemaah. Bila kita faham ni, kita faham akidah salaf, kita yakin tak? Yakin, ini yang kita nak. Ada pun orang yang ragu-ragu dalam tauhid, termasuk dalamnya orang ni. Itu yang kita penting ajar akidah. Apakah hanya hak Allah, atau boleh menjadikan sekutu baginya dalam ibadah? Dia confuse lagi. Apa salahnya tawasul? Apa salahnya berkat? Apa salahnya? Kalau dia baca tahiyat akhir pun dia dah faham. Betul tak? Kama sallaita wa barik ala Muhammad, dan berkatilah ke atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, di atas keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim. Maksudnya berkat ni siapa punya? Allah. Allah Ta'ala berkat kat situ. Kamu tanya, kamu punya busuk ni berkat dari mana? Badan guru ni berkat mana? Ada yang lain kata kama barakta ala syekh fulan wa fulan. Ada tak? Tak ada. Jadi kita kata masih ragu-ragu. Kita akidah tu dia tak dikuatkan. Atau orang bodoh yang percayai bahawa kemusyrikan adalah agama yang mendekatkan diri kepada Allah. Inilah dia. Buat-buat tarekat lah. Dia sangka dengan pergi ke kubur-kubur para wali pada 10 bulan Muharram tu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan syirik tu dianggap sebagai Allah. Ini sama macam kita banyak kali sebut dah, musyrikin orang Arab jahiliah dulu kan, wa na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah sulfa. Dia tidak menyembah melainkan nak merapatkan diri kepada Allah dengan serapat-rapatnya. Inilah yang biasa terjadi pada kebanyakan orang awam. Bayangkan, ini orang awam zaman teman siapa ni? Teman siapa? Yang sebut ni siapa? Fathul Majid lah, tulis kitab ni lebih kurang 300 tahun dulu. Nama sekarang wallahu a'lam. Kerana kebodohan dan taklid mereka kepada orang-orang sebelumnya. Itu dalam Masail Jahiliyah, dalam kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, karakter-karakter jahiliyah. Ada buku terjemahan dah, 128 karakter jahiliyah. Salah satu karakter jahiliyah ialah berdalilkan orang-orang besar dan orang-orang sebelumnya dalam perkara yang tak betul ni. Tak kala agama menjadi sangat asing bagi mereka, dan ilmu pengetahuan agama yang disampaikan oleh para rasul telah banyak dilupakan. Orang lupa dah hadis-hadis berkenaan dengan kubur, hadis-hadis berkenaan dengan tawassul, hadis berkenaan dengan tabarruk. Orang lupa dah. Jangan baca tiap-tiap hari, tapi orang lupa. Hadis seterusnya dalam masalah riya ni. Wa an Abi Hurairah marfu'an, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'i min asy-syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah sekutu yang maha cukup. Ana aghna asyuraka. Kataan syarik tu maksudnya partner. Syarik, huwa syarikun li fi hadzal fasli. Dia adalah, he is my partner in this class. Atau huwa syarikun li fi hadhihi tijarah, dan perniagaan ni. Contohnya lah. Jadi partner bagi Allah Ta'ala ni merujuk kepada syirik Allah Ta'ala. Jadi jamak dia syuraka. Syarik jamak dia syuraka. Jadi Allah Ta'ala tidak ada partner. Maka aku yang paling kaya di antara partner-partner yang lain. Maksudnya aku tak perlukan partner sebenarnya. Faman amila amalan, atau man amila amalan, siapa yang buat satu amal saja, bukan kata banyak amalan, suatu amalan. Ini kita kata tak ada alif lam, jadi dia nakirah, dia umum.
asyraka ma'iya fihi ghairi, dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amalan syiriknya itu. Taraktuhu wa syirkahu. Maksudnya tidak, amalan diterima tak? Tak diterima lah. Aku tinggalkan dia akhirat kelak, dan amalannya aku tak tengok. Maksudnya terbatal amalannya. Mari kita tengok apa kata kita tulis kitab ni. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, barang siapa yang mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku. Maksudnya, barang siapa meniatkan amal ibadahnya untuk makhluk selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Maksudnya kalau nak tunjuk kabar mentua, ambil nak akhirat kelak. Solat nak tunjuk kabar mentua, solat nak tunjuk kepada orang, ataupun haji nak tunjuk kat orang. Jadi kita akan tengok apa kata Ibn Rajab, masalah detail. Alhamdulillah. Dalam riwayat Ibn Majah, maka aku berlepas diri darinya dan dia untuk sekutunya. Bayangkan Allah Ta'ala berlepas diri daripada kita. Sedangkan kita selalu doa, wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan kamu membiarkan diri kami ni pada diri kami sendiri, ya Allah, walaupun dengan satu kelipan mata. Ini kita, Allah Ta'ala berlepas diri, bari, Allah tak perlu ni. At-Tibi berkata, dhamir nasab yang ada pada kalimah maka aku tinggalkan dia, maka kembali kepada amal, bahasa Arab lah. Taraktuhu wa syirkahu. Ibn Rajab rahimahullah berkata, Ibn Rajab Al-Hambali, satu ulama hadis yang hebat, sangat hebat. Dia pun ada Fathul Bari juga. Ya, Fathul Bari itu apa? Huraian kepada Sahih. Fathul Bari Ibn Rajab tak komplit, tapi sama besar dengan komplitnya Fathul Bari Ibn Hajar. Kita buka kitab panjang ni, Fathul Bari ni pun panjang ni juga, tak komplit. Contoh kata ulama' kata, kalaulah Ibn Rajab mengkomplitkan, menyempurnakan Fathul Barinya, maka kita tidak berhajat kepada Ibn Hajar punya Fathul Bari. Tapi tak komplit, jadi kita pakai juga Fathul Bari Ibn Hajar. Bukanlah itu kita mubalaghah lah, melampau dalam memuji, tapi kita kata hebatnya Ibn Rajab Al-Hambali ni. Kalau kita baca kitab syarah hadis 40 apa, Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, huraian kepada kitab hadis 40 Imam Nawawi plus 50 hadis dalam tu, subhanallah, kita akan tengok ilmu dia, ilmu hadis, ilmu semua tahu. Ya, pada yang orang lain banyak Ibn Rajab Al-Hambali, dan dia akidah salaf. Jangan kaitkan dia dengan tarikat ke apa ke. Dia akidah salaf, dia Hambali. Lepas tu dulu golongan-golongan yang berkaedah salaf ni digelar sebagai The Hambalis. Kalau kita baca buku-buku orang kafir, orang putih nak merujuk kepada Wahabi yang asal, merujuk kepada gerakan Salafiyah yang asal, dia bagi gelaran apa? The Hambalis, Al-Hanabilah dia panggil. Dengan itu akidah yang sebenar. Ibn Rajab rahimahullah berkata, nampak dalam syarah hadis, sungguhnya sahnya amal dengan niat, dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketahuilah bahawa amal untuk selain Allah ada banyak macamnya. Maksudnya ada amal, kalau kita riak ni ada banyak jenis. Terkadang hanya riak murni, riak mahdah dia panggil, riak mahdah. Maksudnya memang semata-mata untuk tunjuk dekat orang, langsung tidak ada untuk Allah Ta'ala, langsung zero. Jadi kufur tuan-tuan, syirik. Ini kufur munafik ni lah, kufur nifak ni. Ini zero. Maksudnya dia solat tu langsung tak niat kepada Allah Ta'ala langsung, memang semata-mata untuk makhluk. Dia haji semata-mata untuk makhluk, dia berjihad semata-mata untuk makhluk. Kalau riak yang lain tu, dia mungkin dia beribadah kerana Allah, tapi termasuk juga orang puji dia, ada dress up sikit, istilah kita zaman sekarang, kena jack sikit, itulah. Tapi yang munafik tidak ada. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wa idza qamu ila salati qamu kusala, bila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak ingat Allah walaupun sedikit, tak ada pun. Sebab itulah kalau kita solat malas-malas, macam solat nifak. Cuma kita tak sama akidah dengan munafik. Kita masih lagi cinta Allah Ta'ala, sayang, tapi kita solat time tu malas benar nak sembahyang.
Dah petang, pukul 6.50, dah penat balik kerja kan. Solat tu macam berat je. Itu syabih. Dari segi fizikal ni sama macam munafik punya solat, tapi dalam lain tak sama. Jangan sama kan. Jangan sama pula engkau ni munafik yang pure, tak boleh. Dia kata solat tu solat munafik, yes. Sebab Nabi gelarkan solat tu solat munafik. Tapi orang tu tak tentu lagi dia munafik yang iktiqad. Munafik ni ada dua kan. Satu munafik iktiqad. Munafik iktiqad ni memang dia tak Islam langsung. Dia zahirkan Islam tu sekadar tunjuk-tunjuk ke orang saja. Satu lagi dia panggil munafik amali, iaitu amalan dia ada macam amalan orang munafik. Contohnya malas solat, tapi dia tak sama dari segi akidah dia macam munafik i'tiqad. Kita kena ulang ni banyak kali bagi orang faham. Sebab kalau munafik i'tiqad ni bawah neraka ni, bawah sekali, dan dia tidak Islam. Innal munafiqina humul kafirun. Allah Ta'ala, orang munafik ni orang kafir. Adapun munafik amali, dia bukannya munafik i'tiqad, dia masih lagi orang yang beriman, cuma perbuatan dia syabih, itu sampai hampir serupa dengan orang munafik. Jadi kat sini ditunjukkan antara sifat orang yang munafik ini, mereka berdirikan salat di hadapan manusia, dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit sekali, langsung tidak langsung sebut Allah sekadar nak lepas-lepas. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya nak tunjuk dekat waktu kita Abdullah orang Ubay pun salat saf pertama, salat belakang Nabi, salat jemaah. Abdullah bin Ubay pergi perang Tabuk, pergi tak? Pergi. Ada para sahabat yang tertinggal, Abdullah bin Ubay pergi perang Tabuk, pergi perang-perang yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah tu, dia pergi perang Tabuk ni, orang sedekah kan. Saya pernah cerita di kelas malam saya, Selasa malam. Ada yang bagi harta yang banyak. Wa minan nasi man yalmizuka fis sadaqat. Kalau waladina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin, dan orang yang mengutuk orang yang bagi sedekah. Kalau bagi banyak dia kata, oh ini riak. Cik, dia kata kau orang riak pula. Kalau bagi sedikit, apa nak dapat dengan ni, nak pergi perang banyak ni, kurma banyak ni, nak pergi apa perang? Dia semua nak kutuk. Ini orang munafik ni perangai. Baca surah At-Taubah, At-Taubah ni dia menelanjangkan sikap orang munafik. Riak murni ini biasanya tidak akan terjadi, nampak ni? Tidak akan terjadi pada seorang mukmin, nampak? Tak akan terjadi dalam menjalankan kewajipan salat dan puasa. Akan tetapi terkadang terjadi dalam sedekah yang wajib, atau ibadah haji, atau amalan lain yang zahir, atau amalan yang manfaatnya lebih banyak. Maksudnya manfaat dunia ni lebih banyak. Kadang-kadang sedekah kan, dia beriman, tapi kadang-kadang terlepas juga sedekah tu kerana nak tunjuk kat orang. Sebab apa? Dalam bab sedekah ni mungkin pada zahir manfaatnya lebih nampak. Contohnya dia sedekah supaya orang nampak, ataupun supaya syarikat dia dapat nama, ataupun yang manfaat dunia lebih jelas. Contohlah, sebagai contoh ustaz lah, senang. Kuliah ni dia dapat 500 sekali datang. Ui, impian. Satu kuliah 200 dapat. Jadi hari tu memang dia malah gila nak mengajar lah sebenarnya. Tapi sebab dia aku kalau terlepas 500 ni, dia pun pergi mengajar. Dalam keadaan tak ada niat langsung kerana Allah Ta'ala nak semata nak dapat 500 tadi. Boleh terjadi tak? Boleh jadi. Pada manfaat dia lebih, dunia dia lebih banyak. Bahaya ni. Ini bahaya. Waktu kadang-kadang ustaz cancelkan kelas. Cik. Bukan. Dalam hal-hal semacam ini, ikhlas adalah berat. Tidak diragukan oleh seorang muslim bahawa amal ini dapat menggugurkan ibadahnya. Tidak diragukan lagi. Dan pelakunya berhak mendapat murka dan siksa dari Allah. Terkadang pula orang beramal kerana Allah, tapi dibarangi, dikotori dengan riak. Jika riak ini mengiringi amalnya sejak niat yang awal, maksudnya starting jadi, maka sesungguhnya perbuatan riak ini sama sekali halnya meniatkan ibadah kepada sekutunya. Maksudnya kalau awal-awal lagi memang langsung tak ada kerana Allah Ta'ala.
maka zero lah amalan tadi. Dia kasi tengah-tengah juga betulkan. Yes, tengah-tengah betulkan ada bawah ni. Jangan langkah lagi 1, 2 perenggan ada disebut. Ustaz sebelah. Ibn Rajab menyebutkan banyak hadis tentang ini. Di antaranya hadis ini dan hadis Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh marfu', barang siapa salat dengan riak, maka ia benar-benar telah menyekutukannya. Barang siapa berpuasa dengan riak, maka ia benar-benar telah menyekutukannya. Barang siapa bersedekah dengan riak, maksudnya barang siapa bersedekah dengan riak, maksudnya memang niat awal tu dah riak. Ini saya tadi yang awal-awal lagi niat dia dah rosak. Adapun yang tengah buat kalau orang puji, datang naik kat dia. Ini tak sama dengan niat yang awal tadi. Ya. Jadi dua, satu niat yang datang, yang awal-awal lagi, sebelum buat lagi dah niat dah. Satu niatnya, satu lagi yang mendatang tadi. Yang kemudian tarik. Kalau dalam Ibn Rajab apa, Syekh kata dia tarik, maksud tawarik, datang tiba-tiba. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, aku adalah sebaik-baik pengambil bahagian dari orang yang membuat sekutu daripadaku. Barang siapa membuat sekutu kepadaku dengan sesuatu, maka kebaikan amalnya sedikit dan banyaknya adalah untuk sekutunya yang ia sekutukan kepadaku dengannya. Aku adalah maha cukup untuk tidak menerimanya. Sama macam hadis tadi lah. Ibn Rajab menyebutkan banyak hadis yang senada. Kemudian dia berkata, jika mencampurkan niat jihad umpamanya dengan niat selain riak, maksudnya bukan riak lah, bukan nak tunjuk, seperti untuk mengambil bayaran tugas. Askar lah ni. Dapat gaji, pergi perang dapat gaji juga, nak ambil gaji tu. Atau untuk mengambil sesuatu daripada ghanimah, harta rampasan perang, atau untuk berdagang, maka berkurang pahala. Tak kata tak ada pahala langsung, tapi kurang. Maksudnya niat dia kerana Allah Ta'ala, tapi ada juga masuk lain niat yang lain. Sama dia ustaz tu niat dia nak menyebarkan dakwah, sunnah apa semua, tapi ada juga masuk sikit-sikit. Kang, minggu ni aku nak update handphone aku ni dah teruk sangat ni. Ataupun laptop saya teruk sangat, slow dah, nak RAM dah slow, nak pakai laptop baru, pergi kuliah rajin sikit bulan ni, contohnya. Tapi yang mendatang mendatang lah. Niat dia campur. Memang awal lagi pergi perang, tapi niat kerana Allah Ta'ala, tapi ada juga campur. Maka kalau dia berdasarkan peratusan tu lah, kalau Allah Ta'ala tu kuatlah, lebih lah pahala, kuranglah pahala dia. Bukan langsung kerana riak, bukan nak tunjuk kepada Allah, bukan nak tunjuk kerana dunia, kerana nak adakan sebahagian hasil daripada dunia. Tadi contohnya macam duit upah. Macam kita tu imam lah, imam kerja Bilal, Tok Bilal mengajar kerja kat masjid, dapat gaji 1,800 sebulan. Ni azan tu kerana nak dapat 1,800 itu ke, atau kerana Allah Ta'ala? Tu kat situ lah dia tarik menarik kat situ. Bawah tu pula Ia Ibn Rajab berkata tentang orang yang mengambil upah untuk berjihad, jika tidak kerana dirham, maka hukumnya adalah boleh, seolah-olah ia keluar kerana agamanya. Apabila diberi sesuatu upah, maka dibolehkan baginya untuk mengambil pemberian tersebut. Maksudnya ni, kalau pergi berjihad langsung kerana Allah Ta'ala, kerana duit tadi, maka tak boleh. Dia kerana Allah Ta'ala dan juga kerana duit. Ini berdasarkan niatnya. Tapi dengar ni, kalau tidak diberi, dia tak pergi, ini tak boleh. Pergi ceramah satu hari, orang masjid tu lupa nak pas sampul, dia pas ni aku tak datang tempat ni lah. Penat-penat aku ceramah 2 jam, sampul tak bagi tasbih, apa pun tak ada. Ini tak. Baca bawah ni. Diriwayatkan daripada Allah bin Amr, dia berkata, jika salah seorang di antara kamu telah bertekad untuk pergi berperang, lalu Allah menggantikannya dengan rezeki, maka tiada apa-apa dengan itu. Adapun apabila salah seorang di antara kamu jika diberi dirham, ia berperang, dan jika tidak diberi, tidak berperang, dengan demikian tidak ada kebaikan dalam perbuatannya itu. Alhamdulillah. Nampak jelas tak masalah ni? Alhamdulillah. Diriwayatkan daripada Mujahid rahimahullah bahawa dia berkata tentang haji seorang pemandu unta dan haji pesuruh. Macam mutawif lah ni, haji mutawif lah, haji mutawif tu, serta haji pedagang ni, itu sempurna, tidak mengurangi pahala mereka sama sekali, kata Mujahid. Mujahid ni siapa? Mujahid siapa tuan-tuan? Anak murid Ibnu Abbas. Aku baca kitab tafsir 3 kali depan
Ibnu Abbas, dia huruf daripada sampai akhir. Aku berhenti pada setiap perkataan. Jadi ini bukan jalan Allah, mujahid. Maksudnya kerana tujuan mereka yang asli adalah haji, bukan usaha. Bukan usaha sini, bukan usaha. Jangan salah faham. Usaha tu maksudnya bukan berniaga tu, bukannya perusahaan, bukannya pekerjaan tadi. Ia berkata, adapun jika amalan aslinya kerana Allah, ini jawab pada Syekh tadi, kerana Allah, aslinya kerana Allah, kemudian tiba-tiba ada niat riak, tiba-tiba dia berusaha untuk menghilangkannya, maka hal itu tidak membahayakannya. Bahayakan tak? Dan syarat dilawan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu poinnya. Adapun yang takutkan Allah Taala dan menghalang hawa nafsunya daripada nak riak tadi, dia halang. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun syurga tempat dia kembali. Ini dalil Syekh Jibrin bagi Syekh Abdullah Jibrin. Dia kata dalil bahawa kalau kita masuk riak tengah-tengah, kemudian kita lawan. Memanglah riak ni bukan senang nak lawan. Orang puji kita kan, ustaz ni ajar syok lah, kita pun tapi lawan ni, jangan nanti kan tak terima amalan, habis apa semua, penat je ilmu, umur dah pendek apa semua, amalan tak banyak, umur pendek, lepas tu sedekah tak ada mana, sembahyang sunat pun jarang-jarang, bangun malam pun jarang-jarang apa semua. Amalan satu ni je lah yang aku ada, mengajar ni, kau nak rosakkan, dia pun hilang ataupun ada sikit-sikit lagi. Maka ini kita kata insya-Allah tidak membahayakan dia. Okay? Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Namun jika ia terus membiarkannya, datang puji dia layan, memang aku baca syok pun. Apakah riak itu menghapus amalnya atau tidak? Apakah ia mendapat pahala berdasarkan niat aslinya? Maksudnya macam ni, dia tengah solat tadi kan, dia solat, tengah-tengah solat tu dia teringat orang puji dia jadi imam. Adakah amalan dia yang sebelum masa tengah solat tadi kan, katakanlah rakaat kedua dia datang riak, rakaat pertama diterima ke tak? Khilaf. Jawapan selamat, khilaf. Dalam hal ini ada perbezaan di antara para ulama salaf. Imam Ahmad, Ibnu Jarir memilih bahawa amalannya tidak batil dengan adanya riak itu. Pelakunya mendapat pahala berdasarkan niat aslinya. Faham tak? Tak rosak. Cuma dia kuranglah pahala dia. Okay? Hal ini riwayat daripada Al-Hasan dan lainnya. Al-Hasan ni siapa? Hasan Basri, bila kita sebutkan kitab macam Al-Hasan, Hasan Basri. Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dhar dari Nabi SAW. Beliau ditanya tentang seorang yang melakukan suatu amalan kebaikan, lalu orang itu memujinya, maka beliau bersabda, itu adalah kabar gembira yang dipercepat oleh seorang mukmin. Maksudnya, kalau kita tengah kita bagus, kita buat baik kan, buat dakwah, kalau orang puji, bagus Syekh ni dia buat dakwah, kita pun rasa memang sebangga tak? Jadi macam mana tu? Betul, Imam Ahmad kata berdasarkan hadis ni, dia kata tak apa, oleh sebab tu dia sah amalan dia. Tapi kalau kita baca kitab sebagai ulama, dia tak kata tak boleh. Mana boleh kamu melayannya kemudian kamu dapat pahala juga. Sebab Allah Ta'ala larang benda tersebut. Ini kata Syekh Jibrin, kata tak boleh. Kalau kamu layan, maka kamu telah meneruskan riak tadi, amalan kamu tertolak. Tertolak daripada mana? Daripada awal tadi. Saya ulama kata macam ni, kalau amalan tu terpisah-pisah, katakanlah dia sedekah, kemudian bagi RM1, tak ada riak, bagi RM1 yang kedua tu tak riak, amalan terpisah tak? RM1 dan RM1 terpisah tak? Pisah. RM1 pertama dapat, RM1 kedua tak dapat pahala. Tapi kalau amalan yang tidak terpisah, contohnya solat, mana boleh solat satu rakaat je, maka satu amalan tu terus reject. Wallahu ta'ala a'lam. Tak boleh kita jazamkan mana satu yang betul. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Betul. Ini terakhirnya Allah Ta'ala a'lam. Dan 10.30 dah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi insya-Allah saya akan gantikan selama Ustaz Ridwan tak ada lah, dan sebulan ni. Sudah kita tengoklah macam mana Ustaz Ridwan okey ke tak okey. InsyaAllah. Jadi minggu depan insyaAllah kelas ni. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.